Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Seperti biasa bersama dengan Cikgu Hidayah dalam kelas Matematik tingkatan 5. Baik, hari ini kita akan masih lagi berada dalam subtopik 7.1 iaitu berkenaan dengan serakan. Cuma hari ini kita akan masuk kepada standard pembelajaran seterusnya di mana kita nak belajar bagaimana kita nak tafsirkan sesuatu serakan berdasarkan histogram dan poligon kekerapan, serta kita nak belajar bagaimana kita nak lukis ogif bagi suatu data terkumpul. Baik, sebelum itu kita lihat dahulu terminologi. Baik, apa yang dimaksudkan dengan terminologi adalah kata kunci atau istilah-istilah yang akan anda jumpa sepanjang kita mempelajari kelas hari ini. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pencongan graf. Jadi kita lihat ada beberapa jenis pencongan graf dan kita juga lihat perkaitan kekerapan longgokan untuk melukis ogif. Dan di dalam ogif yang kita lukis, kita boleh tentukan kuartil dan juga persentil. Okey, jadi diharap semua terminologi ini kita akan dapat kuasai di penghujung kelas ini. Tetapi sebelum itu, jom kita imbas kembali apakah yang kita telah pelajari pada kelas sebelum ini. Sebelum ini kita dah belajar bagaimana kita nak lukis histogram dan juga poligon kekerapan. Untuk graf yang pertama, kamu perhatikan kita lukis poligon dan histogram tersebut pada satu graf yang sama. Dan kalau kita lukis pada satu graf yang sama, di mana kita dah belajar bagaimana kita menggunakan nilai sempadan bawah dan sempadan atas. Perlu diperhatikan di sini, take note ya, untuk menggunakan nilai sempadan bawah dan sempadan atas di mana yang kamu nak lukis, sempadan bar histogram yang kamu nak lukis. Ingat mesti di hujung-hujung bar itu. Tanda senggatan ini sangat penting sekiranya kamu salah tanda bahagian pada bar tersebut, bergantung kepada apakah nilai rujukan yang kamu guna, ia akan memberi kesan kepada markah yang kamu akan perolehi. Dan kita juga telah belajar bagaimana kita nak bina poligon kekerapan sahaja tanpa melalui histogram. Dan di sini kita perhatikan perlunya kita menambah selang kelas pertama dan selang kelas kedua dengan kekerapan kosong. Kenapa? Kerana sekiranya kita tak tambah selang kelas di awal dan di akhir dengan kekerapan kosong, graf poligon kekerapan kita ibarat seperti tergantung. Okey, jadi untuk memastikan graf kamu cantik seperti ini, sebab itu kita perlu tambah di awal dan di akhir dengan kekerapannya kosong. Jadi kalau kita nak lukis poligon kekerapan sahaja tanpa histogram, kita mesti menggunakan nilai titik tengah. Perhatikan perbezaan perbezaan di antara graf satu dan juga graf yang kedua Okey. Sekarang saya nak kamu lihat, sekiranya kita menggunakan poligon, melukis poligon kekerapan menggunakan histogram, kita menggunakan nilai sempadan bawah, sempadan atas. Tetapi kalau kita menggunakan, kita nak lukis poligon kekerapan sahaja tanpa melalui histogram, kita mesti menggunakan nilai titik tengah. Okey, so itu perbezaannya. Dan hari ini cikgu cuma nak tambah sedikit sahaja. Sebenarnya kita juga boleh melukis histogram dengan menggunakan nilai titik tengah. Sebelum ni kita belajar bagaimana nak lukis histogram guna sempadan atas, sempadan bawah. Tetapi hari ini cikgu nak tunjuk bagaimana kita menggunakan nilai titik tengah. Jadi caranya mudah sahaja. Seperti biasa, paksi Y itu masih lagi kekerapan, tidak bertukar. Cuma sekarang nilai senggatan itu kita terus sahaja direct ambil nilai titik tengah, iaitu yang pertama 147, 152, 157, 162, 167 dan juga 172. Cuma sekarang sila fokus. Okey, ambil pembaris, sila perhatikan kamu wajib guna pembaris. Tempat tanda senggatan itu mesti duduknya di tengah-tengah bar. Berbeza dengan kalau kita guna sempadan bawah, sempadan atas, dia terletak di hujung-hujung bar. Okey, tetapi kalau kita menggunakan nilai titik tengah, dia mesti berada di tengah-tengah bar. So guna pembaris, garis. Okey, so make sure kamu letakkan tanda senggatan itu di tengah-tengah. Okey, so lihat kepada kekerapan yang pertama, 2. Jadi seperti biasa lukis begitu. Okey, dan kita gariskan. Ingat mesti guna pembaris. Wajib guna pembaris. Bukan freehand. Okey, so kita hanya gariskan sahaja seperti biasa.
Okey, siap untuk yang pertama. Yang cikgu nak kamu lihat adalah tempat di sini cikgu tanda. Nampak? Di tengah-tengah bar. Berbeza kalau kita menggunakan nilai sempadan bawah, sempadan atas, kita tanda di hujung-hujung bar ini. Okey, so itu sangat penting kerana kebanyakan pelajar buat silap semasa peperiksaan di situ mengakibatkan memberi kesan kepada markah yang diperolehi. Dan seterusnya kita akan teruskanlah. Okey, kekerapan yang seterusnya adalah 3. Ingat, histogram mesti tiada gap. Okey, so kita lukiskan 3. Masih lagi sama. Pastikan ia berada di tengah-tengah dan kita sambung sahaja. Okey. Right, so kamu nampak dah sekarang senggatan itu terus automatik berada di tengah-tengah. Jadi yang lain kamu boleh teruskan seperti biasa. Okey, so diharap dijelas di situ. Dengan kata lain, sebenarnya untuk melukis histogram, kita boleh menggunakan sama ada nilai sempadan, iaitu sempadan bawah, sempadan atas, ataupun juga kita boleh menggunakan nilai titik tengah. Cuma perlu dipastikan kedudukan senggatan tersebut pada bar histogram kamu. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan. Okey, ini yang akan kita pelajari, iaitu yang pertama adalah bentuk taburan data. Jadi bila kita sebut bentuk, so kita ada beberapa bentuk taburan data. Jadi data kita tahu dia terdiri daripada banyak data. Jadi apabila kita dah kumpulkan dan kita telah kategorikan dia, kita boleh wakilkan dia dengan graf. Jadi antara graf yang kita dah belajar adalah histogram. Jadi histogram itu kita boleh lihat daripada bentuk dan kita boleh kaji. Jadi bentuk histogram akan dibahagikan kepada 2, iaitu yang pertama kita boleh kata dia bentuk simetrik ataupun bentuk pencung. Jadi bentuk simetri tu macam mana? Simetri tu anda pernah jumpa perkataan simetri ni, iaitu dia adalah garis di tengah-tengah. Okey, simetri tu dengan kata lain dia boleh membahagikan dua bentuk kawasan yang sama kiri dan kanan. Itu maksud simetri lah, apa yang kita faham. Dan histogram simetri itu kemudiannya boleh dibahagikan kepada 2 bentuk, sama ada bentuk loceng. So kita pun tahu bentuk loceng bell shape ni macam ni, dia ada puncak, kemudian dia ada rendah, naik, puncak, turun semula. Ini bentuk loceng namanya. Kemudian kita ada juga bentuk seragam. Bentuk seragam tu daripada satu data kepada data yang lain dia tak jauh beza. Sebab tu kamu nampak tingginya hampir sama. Cuma kenapa dia dikategorikan dalam bentuk simetri? Kerana ibarat kalau kita letakkan garis di tengah-tengah, kalau kamu perhatikan kawasan 1 dan kawasan 2 luasnya hampir sama. Jadi sebab itu kita panggil dia simetrik. Begitu juga kalau bentuk seragam, kalau kita buat satu garisan di tengah-tengah, kalau kamu perhatikan kawasan 1 dan kawasan 2 ibarat mempunyai luas yang sama. Jadi sebab itu kita letakkan dia dalam kategori simetrik. Manakala bentuk yang kedua, pencung. Pencung itu dia adalah vice versa lah. Okey, daripada simetri. Kalau simetri dia boleh membahagikan dua kawasan hampir sama. Manakala pencung pula dia tidak ada simetri. Jadi untuk yang pertama kita lihat kepada landaian graf. Kalau kamu perhatikan tinggi graf yang paling tinggi itu okey tak sama, bukan di tengah-tengah kedudukannya. Kamu tengok 1 dan 2, paling tinggi tu tidak berada di tengah-tengah. Beza dengan bentuk loceng yang ibaratnya kita boleh kata ia berada di tengah-tengah lah. Tetapi untuk yang pertama kita lihat kepada landaian graf. Landaian graf kita nampak ini bentuk yang saya masukkan dengan landaian graf. Kalau landaian graf itu lebih kepada ke arah kanan. Nampak ni kanan kamu kan? Jadi kita panggil dia pencung ke kanan. Okey, jadi ada dua jenis pencongan. Jadi kita panggil pertama pencung ke kanan, okey. Dan yang kedua, landaian graf itu ia adalah lebih kepada kawasan sebelah kiri. Jadi ini kita panggil sebagai pencung ke kiri. Okey, so ada dua jenis pencongan. Saya rumuskan semula.
Pencongan itu adalah disebabkan oleh bar tertinggi itu, okey, puncak yang tertinggi itu tidak berada di tengah-tengah. Sebab itu kita tidak kategorikan dia sebagai simetrik. Dan kita nak tahu pencongan itu pencongan yang mana, kita lihat daripada landaian graf. Okey, ataupun kamu boleh juga menggunakan petua kanan kamu, ibu jari. Jadi kita lihat kalau landaian itu ke arah kanan, so kita letakkan arah ibu jari kamu tu macam ni. Jadi ibu jari kamu tu menunjuk ke arah kanan kan. Jadi itu kita panggil sebagai pencong ke kanan. Begitu juga kalau kiri, kita letakkan kamu punya ibu jari kamu tu ke arah pencongannya atau landaian graf. Jadi ibu jari menunjukkan ke arah kiri. Jadi kita panggil sebagai pencongan ke kiri. Okey, di sini kamu perlu perhatikan, ini sangat penting. Kalau kamu perhatikan di sini, ayat ini menyatakan bahawa bentuk taburan data tidak selalunya sempurna. Perkataan sempurna itu tidaklah cantik seperti apa yang dinyatakan ini. Kalau kita nampak kat sini, tinggi kiri kanan bar itu sama je kan semua. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan data yang sebenar, tidaklah begitu sempurna. Cuma kita akan ambil keseluruhan bentuknya. Cuma kalau kita lukis, kita nampak bentuk bell shape atau bentuk loceng, so kita kategorikan dia sebagai histogram yang berbentuk simetri. Okay? Sebab kita ambil secara keseluruhan bentuk tersebut. Okey, itu yang perlu anda take note. Nanti janganlah kamu kata, cikgu macam tak sama kiri kanan, kita ambil secara keseluruhan. Jadi kita boleh lihat dalam contoh satu ini. Jadi contoh satu ini sebenarnya, dengan kata lain, apabila kita melihat histogram, poligon kekerapan atau bentuk graf yang lain, kita sebenarnya perlu ada kemahiran mengkaji dan menganalisa graf tersebut. Apa yang kita boleh dapatkan maklumat daripada bentuk graf? Okay, jadi ini adalah contohnya. Rajah menunjukkan 2 histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam 2 acara berbeza. So, ada 2 acara. Yang pertama, gaya kuat lentang dan yang kedua, gaya bebas. So, catatan masa yang diperoleh oleh setiap perenang itu diwakilkan dengan bentuk graf. Jadi, kita dapat lihat di sini, kalau kamu nampak, ini apa yang saya katakan. Kita nampak graf bar yang tertinggi itu duduk di tengah-tengah. Okey, so bila duduk di tengah-tengah, walau bagaimanapun kamu nampak kiri dan kanan dia tak sama. Tetapi apabila kita melihat keseluruhan bentuk graf, kita nampak dah dia adalah berbentuk loceng. So, ini kita kategorikan sebagai histogram simetri. Begitu juga yang kedua. Walaupun kita tak nampak kiri kanan tu sama, tetapi ibaratnya kalau kita buat satu garis di tengah-tengah, okay, garis di tengah-tengah, so tingginya hampir sama sebelah kiri dan kanan. Jadi bentuk taburan histogram ini, okay, ia dua-dua dalam kategori simetri. Cuma yang A ni, yang pertama, gaya kuat lentang itu, dia lebih kepada bentuk loceng. Okay. Manakala yang B ni, okay, ni A, ni B, dia adalah lebih kepada bentuk seragam. Sebab apa seragam? Kalau kita lihat tinggi bar itu hampir sama. Okey, selesai untuk soalan A. Untuk soalan B, acara manakah mempunyai serakan? Okey, sila highlightkan perkataan serakan. Apa yang dimaksudkan dengan serakan? Daripada perkataan terserak. So, terserak tu maksudnya terdapat perbezaan ketara di antara satu dengan yang lain. Jadi, bagaimana kita nak tahu yang mana terserak lebih luas? So, kita perhatikan pada setiap graf, ambil yang tertinggi dan terendah, tengok adakah bezanya itu besar. Kalau beza besar, kita boleh kata dia terserak lebih luas. Kalau di antara tinggi dan terendah itu tidak terlalu beza besarnya, jurangnya tidak terlalu besar, so kita boleh kategorikan serakannya tidak luas. Jadi perhatikan daripada bentuk graf, sebenarnya dia dah boleh memberitahu kita serakan. So kita nampak sebenarnya acara yang pertama, kita nampak perbezaan ketara daripada tinggi dan juga rendah. Okey, tinggi rendah ini kita nampak jurang yang besar. Jadi jurang yang besar menunjukkan atau memberitahu kita ia mempunyai serakan yang lebih luas. Berbanding dengan kalau kamu tengok gaya yang kedua, okey, atau cara yang kedua, kita dapat lihat bahawa yang tertinggi dengan terendah, jurang dia tak besar. Jadi di sini kalau dia tanya yang mana serakan yang lebih luas adalah jawapannya gaya
kuat lentang. Kuat lentang. Okey. Dia tanya sebab kenapa? Kerana beza masa lebih besar. Beza masa yang mana? Yang terendah dengan yang tertinggi. Okey. So serakan kita lihat kepada jurang yang tinggi dan yang rendah atau besar yang kecil lah, bergantung kepada situasi soalan. Okey, tengok kepada soalan C. Antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? So, untuk menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik, so kita lihat daripada segi catatan masa, betul tak? Kita tengok yang perenang lebih baik, mestilah catatan masa dia lebih singkat. Dia melengkapkan acara itu dengan cepat kan. Jadi kita dapat lihat di sini sebenarnya 100 meter gaya bebas ini adalah merupakan prestasi yang lebih baik kerana kita nampak catatan masa di situ. Kalau kita dapat lihat gaya kuat lentang ini besar atau tinggi catatan masanya. Jadi di sini kita tahu bahawa 100 meter gaya bebas menunjukkan prestasi yang lebih baik. Okey. Lebih baik. Okey, apa yang dapat kita pelajari dari sini adalah sebenarnya kemahiran kamu mentafsir graf itu. Okey, daripada graf kita boleh tahu pelbagai maklumat. Okey. So, kita bergerak kepada contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua berbeza dengan yang pertama, dia menggunakan histogram. Yang kedua adalah lebih kepada poligon kekerapan kan. Kamu lihat kat situ. Okey, so poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan berlainan, iaitu kawasan A mewakili warna merah kawasan A, manakala B adalah biru mewakili kawasan biru. Okey, nyatakan bentuk taburan. So kita nampak lihat sini dari segi bentuk taburan perlu diingat kita ada dua jenis, sama ada simetri ataupun pencongan. Okey, dan setiap jenis itu kategori tersebut ada pula dia punya cabangnya, bentuk yang cabang anak dia lah. Okey. Sekarang kita lihat bagi yang warna merah. So kita nampak graf ini, okey, yang tertinggi itu tidak berada di tengah-tengah. Kita nampak ada satu landaian, kan? Bila landaian, kebanyakan pelajar dia confuse dengan bentuk loceng dengan pencongan ni. Kalau loceng tu yang tertinggi, ingat sekali lagi, dia kawasannya di tengah-tengah yang tertinggi, tetapi kalau pencongan dia ada landaian. So kita nampak dekat sini untuk yang warna merah ni, warna merah, landaiannya itu ke arah kanan. Jadi yang pertama kawasan A, okey. So kita boleh kata dia pencongan ke kanan sebab kita merujuk kepada landaian graf. Manakala kawasan B, okey, so kita tengok landaian graf dia ke arah kiri. Jadi kita kategorikan dia sebagai pencongan ke kiri. Right? So selesai untuk bentuknya. Okey, B. Bandingkan serakan harga jualan. Sekali lagi serakan. So serakan kita banding bentuk graf pertama dan kedua. Tengok dari segi tertinggi dan juga terendah. Tertinggi, terendah. So kita perhatikan kedua-dua graf itu dia punya jurang dia lebih kurang sama. Betul tak? Jadi tertinggi dengan terendah ni ibarat sama dia punya beza dia kan. Berbeza dengan kalau contoh satu tadi. Contoh satu tadi bezanya ketara. Okey, serakan lebih besar atau lebih luas di gaya kuat lentang. Tetapi di sini kita dapat lihat dia punya jurang atau beza tertinggi terendah itu lebih kurang sama. Jadi kita boleh kata soalan B ini serakan hampir sama. Okey, so tiada yang lebih luas ataupun lebih besar, hampir sama. Okey, so itu jawapannya. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan C. Pada pendapat anda, ini pendapat kawasan mana mempunyai yang mewakili kawasan bandar dan kawasan luar bandar. So bagaimana kita nak kenal pasti dia kawasan bandar atau kawasan luar bandar? Okey, merujuk kepada situasi ini adalah berkenaan dengan apa? Harga jualan rumah, betul tak? Jadi logiknya
Kalau kita lihat di sini, yang di kawasan kiri harga yang rendah, kawasan kanan harga semakin tinggi. So kita dapat lihat yang warna merah iaitu kawasan A lebih ke arah sebelah kiri, iaitu harganya lebih murah berbanding dengan kawasan graf yang warna biru. Jadi di sini sebenarnya memberitahu kita bahawa kawasan yang warna merah adalah kawasan luar bandar. Logiknya lah kan. Takkanlah kawasan bandar lebih murah daripada luar bandar. Jadi kita boleh kata kawasan A adalah merupakan kawasan luar bandar. Sebab apa? Sebab kita lihat daripada dia punya harga, okey, harga rumah dia. Manakala kawasan B, okey, kita boleh kata dia adalah di kawasan bandar dari segi logik relevan daripada harga rumahnya. Okey, so selesai untuk contoh 2. Baik, sekarang kita nak teruskan pula senda pembelajaran yang kedua, iaitu kita nak bina OGIF. Alright, so kita dah belajar histogram, poligon kekerapan, sekarang kita nak bina OGIF. Baik, di sini adalah merupakan rumusan apakah langkah-langkah. Yang pertama, sila pastikan, okey, highlightkan, tambah satu kelas sebelum, okey. So serupa seperti kita melukis poligon kekerapan, cuma beza poligon kekerapan kita tambah selang kelas di awal dan akhir. Okey, tetapi untuk bina OGIF kita hanya tambah yang pertama sahaja dengan kekerapan sifar. Okey, logiknya kalau kita tambah saja sebenarnya dia tiada. Jadi kekerapannya mestilah kosong. Okey, kemudian kita mengambil nilai sempadan atas. Pastikan kamu ambil sempadan atas, bukan titik tengah. Okey, OGIF mesti guna sempadan atas. Ingat tu. Baik. Pilih skala yang sesuai. Ini bergantung kepada soalan lah. Kemudian plot. Yang lagi satu istilah yang penting di sini, kata kuncinya mesti menggunakan kekerapan longgokan. Okey, so ingat sekali lagi, kalau poligon kekerapan dan histogram, paksi Y ini adalah kekerapan. Okey, tetapi kalau OGIF, okey, OGIF dia adalah kekerapan longgokan. Okey, cikgu dah ajar sebelum ni bagaimana kita nak tentukan kekerapan longgokan, tapi tak ada masalah, jangan risau. Kita akan tentukan, kita akan bincangkan juga bagaimana kita nak menentukan kekerapan longgokan. Kemudian kita plot seperti biasa dan lukis. Okey, lukis ini bukan guna pembaris. Berbeza dengan poligon kekerapan yang wajib guna pembaris. Tetapi OGIF, kalau kamu guna pembaris, akan ditolak markah. Dia mesti freehand. Jadi, kamu kena biasakanlah tangan kamu itu melukis graf yang licin. Okey, pertama kita nak belajar apa itu kuartil. Kuartil itu kita boleh tentukan melalui graf yang kamu lukis. Jadi, ia bergantung sepenuhnya kepada graf. Jadi, graf yang tidak tepat akan memberi kesan kepada kuartil. Okey, kuartil itu merupakan nilai-nilai ataupun apa kita panggil julat julat ataupun data yang mempunyai yang kita panggil ada 3 jenis atau 3 bahagian kuartil. Yang pertama, kita boleh wakilkan Q1. Q1 tu adalah sebenarnya kuartil 1. Okey, kuartil 1 ataupun kuartil pertama. Okey, simbol dia Q1. Kita juga ada Q2 yang mana dia adalah kuartil, dia adalah kita panggil sebenarnya median. Tapi sekejap lagi saya akan terangkan bagaimana kita nak mengaitkan kuartil pertama dan juga median. Dan Q3 yang kita panggil sebagai kuartil ketiga. So keseluruhannya kita ada 3 jenis kuartil. So yang dimaksudkan dengan kuartil, senang nak ingat, dia adalah per 4. Apa yang per 4 bergantung kepada apakah kuartil yang diminta dalam soalan. Contoh, kalau kuartil pertama, perkataan pertama, dia adalah sebenarnya 1/4 daripada keseluruhan data. Okey, so data itu boleh berubah-ubah lah. Bergantung kepada situasi soalan. So saya wakilkan keseluruhan data dengan A lah. Kalau ada 50 data, maksudnya 1/4 darab 50. Okey, median. Median tu sebenarnya kalau dia adalah Q2 kan. So Q2 tu sebenarnya daripada 2/4.
Okey, so 2/4 kalau kita kecilkan, kita akan dapat 1/2. Sebab itu kita panggil sebagai median, separuh, setengah. Okey, so lepas ini, apabila nampak perkataan median, ingat dia adalah 1/2. Jangan pula kamu hairan, kenapa pula per 2 tiba-tiba kan? Dia sebenarnya mulanya adalah daripada 2/4. Okey, so dikecilkan jadi 1/2. Okey, baik. Q3 iaitu kuartil ketiga. So sama, kuartil ketiga bermaksud 3/4. 3/4 daripada apa? Daripada keseluruhan data. Kalau data tu A lah. Kalau data tu B lah. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan kuartil. Okey, kita nak tengok bagaimana nak tentukan kuartil daripada graf. Jadi pertama kita mesti boleh melukis graf dahulu. Jadi sebelum kita nak lukis graf, so kita ada beberapa data. Okey, kita ada ini kita panggil sebagai selang kelas, ini kita ada kekerapan. Okey, jadi yang pertama adalah perhatikan balik, make sure kamu ingat langkahnya. So langkahnya kita kena tambah satu selang kelas. Okey, kamu tengok kekerapan yang pertama adalah 4, bukan kosong. Untuk melukis ogif dia mesti bermula dengan kosong. Jadi di sini kita buat satu jadual. Okey, so ini mewakili sama kuantiti garam dalam mg. Okey, so ini adalah kekerapan. Untuk melukis ogif, perhatikan perlu tambah beberapa kolom. Selepas kekerapan, tambah kekerapan longgokan. Okey. Dan yang terakhir, perlu diingat untuk melukis ogif, kita mesti menggunakan nilai sempadan atas. Okey. So, pastikan kalau sekiranya yang diberi bukan bermula kosong, so kita kena tambah satu lagi selang kelas sebelum. Jadi sebelum 100 hingga 49, mesti saiznya samalah seperti yang lain. Jadi sebelum 100, dia mestilah bermula dengan berakhir dengan 99 lah kan. Jadi daripada 50. So ini sebenarnya tiada. Kita perlu tambah kerana kita nak ogif itu bermula dengan kosong. So kekerapannya kosong lah sebab dia sebenarnya tak ada. Okey, yang lain kita akan ikut sahaja. Teruskan. Sama jangan ubah sedikit pun. So 4. Ini 150 hingga 199. 11. 200 hingga 249. 15. 250 hingga 259, 21. Okey, kemudian 300 sini sehingga 299. Okey, sini 300 hingga 349, 8. 350 hingga 359, 1. Okey, untuk soalan ni dia dah siap sediakan kekerapan, tapi perlu diingat kebiasaannya soalan peperiksaan kamu yang kena kira kekerapan berdasarkan taburan data. Macam mana yang kita dah pernah tengok contoh melukis histogram. Jadi kena make sure kamu punya bilangan yang kamu kira tu perlu betul. Okey, baik. Untuk kekerapan longgokan, seperti yang cikgu ajar sebelum ni, kita gunakan teknik garisan. Okey, so kita garis dulu. Untuk baris yang pertama, garisan dia melintang. Okey, yang kedua macam ni. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam dan juga yang ketujuh. Okey, so gunakan kaedah tu lebih mudah lah. Okey, baik. Untuk yang pertama, oleh kerana dia garis melintang, so kita just transfer saja nilai yang sama, kosong. Garis yang bersilang begini menandakan 4 kita kena tambah kosong bersamaan dengan 4. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 21, 51. 51 tambah 8, 59. 59 tambah 1, 60. Okay, so make sure yang di akhir kekerapan longgokan adalah bersamaan dengan kesemua jumlah bilangan data iaitu 60. Dia mesti sama. Baik, sempadan atas. So kita dah belajar sempadan atas dia mesti ada 0.5. Okey, 0.5 daripada mana? Daripada had atas lah sebab kita nak guna sempadan atas. So had atas 99. Jadi bermaksud sempadan atas adalah 99.5. Jadi begitu juga seterusnya 149.5. Seterusnya 199.5.
Dan kita boleh teruskan yang lain. 249. Okey. 5, 2, 9, 9. 3, 4, 9. Dan 359.5. Okey, so kita nampak dah lengkap. Ingat, untuk melukis ogif, sekali lagi, mesti wajib ada kekerapan longgokan dan juga sempadan atas serta ditambah dengan selang kelas pertama yang bermula dengan kekerapannya kosong. Okey, baik. Seterusnya, dah siap dengan jadual itu. Apa yang kita nak buat adalah okey. So, daripada okey, sekejap ya. Okey, daripada jadual ini tadi, okey, ada teknikal sekejap. Okey, sekejap ya, cikgu betulkan. Okey, so daripada jadual ini tadi, sekarang kita dah ada kertas graf. Okey, seperti biasa nak lukis graf itu kita mesti berdasarkan skala. So katalah skala dia sama seperti apa yang kita dah guna untuk histogram, iaitu 2 cm mewakili berapa tengok kepada data. Okey, sekarang ni okey, paksi Y ini make sure take note di sini Okey, kalau sebelum ni dia adalah kekerapan untuk histogram dan poligon kekerapan. Tetapi untuk ogif mesti kekerapan longgokan. Okey. Bukan kekerapan So di sini sentiasa ingat kita melihat kepada apakah jenis data. So kuantiti garam dalam mg lah. Mesti ada unitnya. Alright. So sekarang kita akan tanda senggatan. So biasa senggatan dia setiap 2 cm. So kita tanda 2 cm. 2 cm adalah di antara garisan tebal. Okay, so kita tanda. Okay, katalah skala dia kata 2 cm mewakili 10 pada paksi mencancang. Okay. Dan 2 cm mewakili 50 pada paksi mengufuk. Right. So perkataan mencancang seperti biasa maksudnya paksi yang menegak. Dengan kata lain paksi Y lah. Jadi 2 cm mewakili 10. So pada setiap senggatan 10. Tanda 20. Okay, 30, 40, okay, 50, 60, 70, 80 lah. Kita tengok paling tinggi kekerapan longgokan 60 kan. Okey, cukuplah sampai 80. Manakala paksi mengufuk, okey, paksi mengufuk adalah 2 cm mewakili 50. Tetapi jangan risau, janganlah awak letak 50 sini, terus sahaja ambil nilai sempadan atas. Okey, sempadan atas yang pertama 99.5. Okey, yang kedua 149.5. Seterusnya ikut sahaja follow 199.5, kemudian 249.5. Okey, seterusnya 299.5, 349.5 dan akhir sekali adalah 359.5. Okay, so ini adalah
kosong. So, seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita akan plot. So, make sure plot kamu bergantung dengan merujuk kepada kolom bahagian kekerapan longgokan. Okay, so untuk 99.5 kekerapan longgokan adalah kosong. So, di sini plot. So, itu gunanya kita menambah nilai selang kelas yang pertama dengan kekerapan kosong. Sebab kita nak mula di atas paksi X. Okey, kemudian 149.5 kekerapan longgokan adalah 4. So, kita kiralah daripada graf ni dengan menggunakan nilai yang betul. Pastikan kamu lihat baik-baik dan plot. Okey, 4, kemudian 15. Okey, kemudian 30. Okey, next kita 51. Seterusnya 59 dan akhir sekali 60. So, pastikan semua graf kamu diplot dengan betul. Ingat skala yang betul akan memberi markah yang pertama. Plot mesti betul ke semua titik. Kalau ini ada 7 titik, 7 mesti betul, barulah dapat K2. Kalau satu sahaja salah, dia akan menyebabkan hilang separuh. So, kamu dapat maksimum pun satu sahaja markah. Okey, so 3 markah. Next adalah kita pastikan kita sambung graf dengan licin tanpa menggunakan pembaris. Okey, freehand. Okey. So, kita sambung. So, kamu kena praktis lah. Okey, banyak praktis untuk dapatkan graf yang cantik. Okey, make sure ia kena atau melalui ke semua titik tersebut. Okey, lebih kurang begitu. Mungkin kamu akan dapat lebih baik kerana cikgu menggunakan apps yang rumit sikit, so nampak dia bengkok sikit. Tapi kalau kita guna pembaris, guna pensel dengan secara manual, ia lebih cantik lah. Pastikan ia licin. Okay. So, lebih kurang begitu graf kamu. Okay, seterusnya kita nak lihat soalan. Okay, dah siap begini. Okay, kita tengok soalan yang ini. Okay, saya... Okay, sekejap je. Okay, saya pastekan di sini. Okay, kita nak tengok soalan kuartil. Okay, baik. Kuartil. Okay, dah siap ni. So, kita buat warna. Okay, sekarang graf dah siap. Kita nak tentukan kuartil pertama. Okay, baik. Kuartil pertama. Ingat lagi kuartil pertama maksudnya apa? Kuartil pertama adalah Q1. Maksudnya 1/4. Ingat dia mesti per 4. Daripada keseluruhan data ada 60. So kita kena buat jalan kerja sedikit. So 1/4 darab 60. Kita dapatkan nilainya dahulu iaitu 15. Okey, bukan 15 jawapannya. 15 itu adalah untuk kita rujuk di graf kamu mana 15. Jadi di sini kamu ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Okey. Kemudian kamu letak di 15. Okey, mana 15? Di sini. Okey. Dan kemudian buat garisan. Okey, katalah saya menggunakan warna purple. Okey. Buat garisan daripada 15 sehingga ia menyentuh graf yang kamu lukis. Okey. Kemudian kita turunkan ke bawah untuk membaca nilai kuantiti garam tersebut. Okey, so baca dekat situ berapa. So kita dapati, okey, nilainya adalah 199.5. So kuartil pertama, okey, jawapannya adalah 199.5. Okey, so itulah dia kaedah bagaimana kita nak hubung kait kuartil dengan graf yang kamu lukis. So, kalau kamu perhatikan di situ, nilai yang kamu perolehi adalah bergantung kepada bentuk graf yang kamu lukis. So,
Kuartil pertama ingat dia adalah 1. Kuartil pertama 1. 1/4 daripada keseluruhan data. Okey, kita teruskan untuk yang kedua. Yang kedua adalah median. So, median half. Separuh. Ingat separuh, ingat median lah. Okey, so median iaitu Q2 bersamaan dengan 1/2 daripada keseluruhan 60. So, maksudnya 30. Jadi, serupa macam tadi. So, kita ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Sekarang, kita akan letakkan graf kamu di 30. Okey, mana 30? Di sini. Jadi, kita ambil pembaris. So, kita buat garisan daripada 30 sehingga ia menyentuh graf kamu. Okey, so turunkan ke bawah untuk kita membaca nilai kuantiti garamnya. Okey, sebab kalau tak turunkan macam mana kamu nak baca kan? Jadi, garisan yang saya tunjukkan ini wajib ditunjuk pada graf. Itu bukti bahawa kamu mengambil nilai itu daripada graf. Okey, semua garisan anak-anak panah ini wajib ditunjukkan. Jadi, kita nampak di situ nilainya adalah 249.5. Okay, so itu adalah median. Alright, so begitu juga dengan kuartil ketiga. So kalau kuartil ketiga maksudnya 3/4 kan. Okay, so kalau 3/4, so kita buat kira-kira dahulu. So kalau yang ketiga, kuartil ketiga maksudnya 3/4 daripada keseluruhan 60. So, kita dapatkan dahulu 3 darab 60 bahagi 4. So, kita dapat 45. 45 tu ingat belum lagi jawapannya. Kita kena baca daripada graf kamu. Jadi, ambil pembaris. Okey, letakkan pembaris kamu di 45 pada paksi kekerapan longgokan. Okey, so kita letak mana 45? Dia di sini kan? Okey, so kita gariskan. Okey, garis sehingga ia menyentuh graf kamu lah. Okey. Dan turunkan garisan. Ingat garisan itu jangan dipadam. Ia sebagai bukti kamu merujuk graf. Okey, lebih kurang di situ tempatnya. Okey, so kamu bacalah. Okey. Okey, baca di sini. Okey, so dia lebih kurang nilai dia adalah 284.5. Okey, so itulah serba sikit bagaimana kita nak menentukan nilai kuartil 1, median dan kuartil 3 daripada graf yang kamu lukis. Jadi diharap jelaslah di situ dengan perbincangan contoh tersebut. Baik, seterusnya yang terakhir adalah persentil. Apa yang dimaksudkan dengan persentil? Okey. Lihat kepada definisi. Ia membahagikan data kepada 100 bahagian. So, ingat persentil, ingat peratus. Okey, so peratus total ada 100 kan. Dengan kata lain sebenarnya dia adalah peratusan. Okey, so contohnya dia dah tunjukkan kita lah. Ni graf yang cantik lah. OGIF yang cantik, licin seperti itu. Okey, OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil 10. So, apa yang dimaksudkan dengan persentil 10? Ingat, dia mesti per 100. So, kita buat jalan kerja sedikit untuk soalan A. Persentil 10 atau P10 simbolnya, dia adalah bersamaan 10/100. Ingat persentil, ingat peratus. Daripada paling tinggi di sini adalah 50 Okey, so daripada 50 kita nak dapatkan. So dari situ anda dapati bahawa persentil 10 adalah bersamaan dengan 5. Okey, jadi apa yang kita buat adalah ambil pembaris sama seperti tadi. Okey, ingat ambil pembaris, guna pembaris. Okey, di graf kamu itu mana kedudukan 5? Contohnya di sini 5. Okey, so kita gariskan dan turunkan ke bawah. Cuma bezanya tadi kuartil kita menggunakan per 4. Cuma persentil kita dapatkan dia per 100 dahulu. Okey. Itu beza persentil dengan kuartil. Jadi di situ kita akan bacalah nilai itu berapa. So kita dapati persentil 10. Okey.
dia adalah 46.5. Okey, garisan itu jangan padam menunjukkan kamu guna graf. Okey. Contoh yang kedua, persentil 46. Perkataan persentil ingat peratus Okey, so sekarang kita dapatkan dulu 46. Persentil 46 adalah daripada 100 darab dengan data ini adalah 50. Sebab kita nak baca graf dia sampai 50. So darab 50 lah. So kita dapatkan nilai dia iaitu 23. Ini bukan jawapannya lagi kita mesti baca daripada graf. Sekali lagi ambil pembaris. Okey, so kita gariskan di mana 23. So sekali lagi kita pastikan kita baca nilai yang betul Okey, jadi 23 di situ 20, 21, 22, 23. Okey, so kita gariskan. Okey, sampai dia bertemu dengan graf, sekali lagi kita turunkan ke bawah untuk kita baca nilainya berapa. Okey, turunkan ke bawah. Okey, baca. So, kita dapati persentil ke-46 daripada graf iaitu P46 adalah bersamaan dengan 63.5. Alright? So, diharap jelas apa yang dimaksudkan dengan persentil. Okey, soalan seterusnya. Hanya calon yang memperolehi persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum? Soalannya dia tanya skor. Skor adalah pada paksi ini. Okey, dan dia kata persentil ke-92 dan ke atas sahaja. Jadi kita perlu carilah persentil ke-92 tu sebenarnya berapa daripada 50. So sama sebenarnya, cuma kita nak kena fahamkan situasi pernyataan masalah itu. So kita ambil P92 iaitu 92 per 100 darab 50 dahulu. So kita dapatkan nilainya iaitu bersamaan dengan 70. 92 per 100, 92 bahagi 100 darab dengan 50. Okey, so kita dapati 46 kan. Okey, so nilai 46 tu sama, so kita akan ambil pembaris. Okey. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita kira persentil 92 tu adalah sebenarnya 46. Okey, daripada 50 lah data keseluruhan adalah 50. So, mana 46? So, kita baca. Okey, ni 46. Jadi, apa yang kita buat? Kita gariskan sehinggalah dia menyentuh graf dan seperti biasa turunkan. Okey. Okey, macam biasa. So, saya rasa anda pun dah mahir dah. Banyak dah soalan yang melibatkan garisan graf ni. Okey, so kita turunkan ke bawah. Okey, dan baca. Maksudnya skor minimum adalah 77. Lebih kurang macam itulah. Dia boleh terima plus minus 1 Okey, soalan seterusnya, soalan C. Berapa peratus? Sekarang awak tengok soalan adalah terbalik. Dia tanya peratus. Dengan kata lain, persentil. Okey, yang mendapat skor 57 dan ke bawah. So, sekarang kita terbalik daripada paksi skor pula. 57 ke bawah. So, mana 57? So, kita baca graf 57 mana? So, sini 51.5, 52, 53, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. So, sini adalah 57. Lebih kurang macam tu Okey, so kita ambil pembaris. Okey, sama. Jadi kita akan gariskan. Sekarang terbaliklah dari bawah sampai dia bertemu dengan graf yang kamu lukis dan kita baca terbalik sebab kita nak tahu bilangan dia pula sebab diberi skor tadi Okey, so konklusinya adalah pemahaman soalan. Okey, apa yang kita nak cari, apa yang diberi dalam soalan dan sebagainya lah. Okey, dan sekarang kita baca di situ.
Okey. So kita dapati itu nilai dia adalah 15. Okey, lebih kurang 15. Okey. Sekejap, cikgu salah tanda tadi. Okey, nilai dia adalah di sini tadi. Okey, so lebih kurang 15 Jadi dengan skor 57, kekerapannya adalah 15 dan dia minta kita cari peratus. So peratus ataupun persentil 15 per dengan keseluruhan iaitu 50 darablah dengan 100. So kita dapat 30%. Okey, so 30% daripada keseluruhan yang mendapat skor 57 dan ke bawah. Okey, so diharap dengan perbincangan tadi ia dapat membantu anda memahamkan berkenaan dengan apa. Kita balik semula kepada terminologi tadi. Okey, so kita dah belajar pencongan graf, iaitu kita ada dua simetri dengan pencongan simetri ada dua bentuk loceng dan juga seragam, dan juga pencongan ke kiri atau ke kanan, dan kekerapan longgokan. Kita dah belajar cara menentukan kekerapan longgokan daripada nilai kekerapan, dan kita gunakan kekerapan longgokan serta sempadan atas untuk menentukan ogif. So, untuk melukis ogif, ingat mesti tambah selang kelas pertama dengan kekerapan kosong, dan daripada ogif yang kamu buat, kita boleh menentukan kuartil. Di mana kuartil ada 3, iaitu kuartil 1, median dan kuartil 3. So, setiap kuartil tu ingat per 4. Per 4 daripada keseluruhan data, dan kita akan baca daripada graf. Persentil ingat per ratus, maksudnya per 100. Okay, so itulah dia kesimpulan rumusan pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih dan tahniah kepada yang masuk kelas hari ini. Jadi, cikgu harap semua dapat mula membuat ulang kaji dan juga buat latihan yang cikgu akan maklumkan di dalam kelas sebentar lagi. Okey, so tahniah sekali lagi dan terima kasih semua yang masuk kelas. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum.